A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Hidayatus Sibyan, muka surat 12, baris yang ke-10 daripada atas, baris yang ke-10 daripada bawah. Muka surat 12, baris yang ke-10 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Faslun, ini suatu fasal, suatu ceraian. Bermula mengetahui masuk waktu, yakni masuk waktu sembahyang, iaitu mengetahui masuk waktu sembahyang 3 martabat, 3 tangga. 3 martabat, 3 tangga, 3 peringkat. Bermula mengetahui masuk waktu sembahyang iaitu 3 martabat. Jadi dalam kitab Hidayatus Sibyan terdahulunya, di permulaan tajuk Kitabus Salah di muka surat 8 didatangkan syarat wajib 5 perkara, kemudian didatangkan syarat sah 9 perkara. Jadi sekarang ni membicarakan berkaitan dengan syarat sah sembahyang yang kelima. Terdahulu bicara bab najis dan kaifiah menyucikan najis, menghuraikan syarat sah sembahyang yang keempat, suci badan dan pakaian dan tempat daripada najis yang terima maaf akan dia. Jadi tajuk terdahulunya cara menyucikan najis, pada membicarakan bahagian-bahagian najis dan cara menyucikan najis untuk melengkapkan pembicaraan syarat sah sembahyang yang keempat. Syarat sah sembahyang ketiga, suci daripada hadas kecil dan hadas besar, dibicara berkaitan dengan hadas kecil. Kemudian suci daripada hadas kecil dengan berwudu, didatangkan bicara wudu. Kemudian hadas besar, apakah perkara yang menyebabkan berhadas besar, kemudian didatangkan suci daripada hadas besar dengan mandi wajib. Dalam kitab kita ni susunan dia ni. Kemudian selepas bicara berkaitan dengan suci daripada hadas kecil, suci daripada hadas besar dengan menggunakan air, didatangkan pembicaraan berkaitan dengan air. Habis bicara wuduk dan mandi wajib, didatangkan bicara tayamum dalam kitab Hidayatus Sibyan. Jadi bicara sekarang berkaitan dengan mengetahui masuk waktu sembahyang adalah menghuraikan syarat sah sembahyang yang kelima, iaitu mengetahui masuk waktu sembahyang. Jadi dia menghuraikan tiap-tiap satu daripada syarat untuk sah sembahyang. Kemudian dalam kitab ni, sebelum didatangkan syarat sah, didatangkan syarat wajib terlebih dahulu. Jadi kitab Hidayatus Sibyan ni susunan tajuk dia satu, kemudian cara susun nombor tu comel. Maknanya bagi orang yang baru nak belajar pembicaraan berkaitan dengan hukum sembahyang ni mudahlah. Syarat wajib ada berapa, syarat sah ada berapa. Kita biasa belajar kitab fiqh, dia hanya datangkan berkaitan dengan syarat sah jua.
Suci daripada hadas kecil, suci daripada hadas besar, suci dan najis. Adapun syarat wajib didatangkan juga, tetapi dia tak bubuh nombor biasa dalam kitab-kitab yang lain. Syarat sah didatangkan berapakah jumlah bilangan syarat sah, tetapi jumlah bilangan syarat wajib biasa kitab tidak didatangkan. Siapakah yang berkewajipan sembahyang didatangkan, tapi bilangan syarat wajib itu berapa tidak didatangkan. Macam di sini didatangkan 5 syarat wajib sembahyang: Islam, berakal, baligh, suci daripada haid dan nifas, kemudian masuk waktu. Adapun dalam kitab-kitab biasa didatangkan syarat wajib, tetapi tidak didatangkan jumlah berapa. Biasanya kitab dia gini, disusun ayat. Sebab saya dahulu cukup-cukup menekan berkaitan dengan syarat wajib dan syarat sah. Hari ni mula-mula kita nak bicara berkaitan dengan syarat sembahyang. Kalau di sini kita tak faham, jadi terkadang kita masih lagi berkewajipan sembahyang, kita tinggal dah dengan sangkaan kitanya kita tak wajib dah. Walahal kita masih lagi wajib sembahyang jikalau syarat wajibnya masih lagi cukup. Tapi dah tak faham, dia ingat ke tak wajib dah sembahyang, walau dia masih lagi berkewajipan sembahyang, dia masih lagi wajib sembahyang, tiba-tiba tidak menunaikan kewajipan sembahyang, dosa yang amat besar tu. Sebab apa? Sebab dia tak faham syarat wajib dengan syarat sah. Jadi balik kepada pembicaraan syarat wajib. Kalau kita buka kitab lain, dia dibicarakan syarat wajib, tapi dah letak syarat yang pertama, syarat dah letak. Biasa dah kitab sembahyang wajib atas orang Islam yang mukallaf, yang suci daripada haid dan nifas. Biasa kita dah kitab sembahyang wajib atas orang Islam yang mukallaf, lagi suci daripada haid dan nifas. Gitu je. Maka tidak wajib sembahyang ke atas orang kafir, sebab syarat wajibnya Islam. Dan tidak wajib sembahyang ke atas orang gila, orang mabuk, orang pitam, sebab syarat wajibnya mukallaf berakal. Tidak wajib sembahyang ke atas kanak-kanak, sebab kanak-kanak belum baligh, belum mukallaf. Dan tidak wajib sembahyang atas orang haid dan orang nifas. Macam mana dari cerita tu? Mana kalau huram molek faham, cuma tak letak nombor. Mana sekarang ni hak wajib sembahyang siapa? Orang Islam yang mukallaf. Mukallaf ni berakal serta baligh. Orang Islam yang berakal lagi baligh, kemudian suci daripada haid dan nifas, orang ni wajib sembahyang. Dalam keadaan syarat sah tidak mampu disempurnakan sekalipun, selagi syarat wajib lengkap, kekal kewajipan sembahyang. Orang yang tak wajib sembahyang ni 7 golongan sahaja. Mana syarat wajibnya Islam, kafir tak wajib, tu yang pertama. Syarat wajibnya mukallaf, baligh serta berakal. Yang tak wajib yang keduanya kanak-kanak. Yang ketiga tak wajib orang gila. Yang keempat tak wajib orang-orang mabuk. Yang kelima tak wajib orang pengsan. Lawan benda berakal. Syarat wajibnya suci daripada haid dan nifas. Jadi hak tak wajib sembahyangnya, yang keenam orang sedang haid, yang ketujuh orang sedang nifas. Ni 7 golongan yang tak wajib sembahyang. Orang kafir, kanak-kanak yang belum baligh, orang gila, orang mabuk, orang koma, orang haid, orang nifas. Ni. Adapun orang yang tak mampu nak menyempurnakan syarat sah, sebab dia sakit, dia terlantar, tak ada orang tolong, kekal kewajipan sembahyang. Terus wajib macam mana sekarang ni? Dia najis, tak ada orang basuh. Dia qada hajah dalam pemper, tak ada orang basuh najis. Syarat sahnya suci daripada najis. Sekarang najis dalam pemper banyak. Tak ada pula orang yang nak tolong wuduk kan, contohnya.
syarat sah sembahyang suci daripada hadas kecil. Kemudian tak ada pula orang nak tutupkan aurah biar lengkap, seumpama aurah pesakit perempuan. Kemudian pula katil hospital contohlah pula tidak menghadap kiblat. Syarat sah sembahyang menghadap kiblat. Walaupun kita letak di sini 4 syarat sah tidak mampu dilengkapkan, bukan sengaja ni orang sakit ni, tak ada salah sebab dia bukan sengaja. Najis ada. Syarat sah suci dan najis tak lengkap. Wuduk tidak ada orang tolong ambilkan, dia berhadas. Aurahnya tidak ada orang tutup dengan sempurna. Kiblahnya katil hospital tidak menghadap kiblat. 4 syarat sah tidak mampu disempurnakan, kekal kewajipan sembahyang selagi dia orang Islam, balik, berakal, suci haid, suci nifas. Tak cukup syarat wajib ni bola tak wajib sembahyang, bukan tak cukup syarat sah maka tak wajib sembahyang. Lepas tu syarat wajib lain, syarat sah lain. Kalau tak faham sini, kencing dalam paper ni, qada hajah dalam paper. Kadang-kadang kencing melalui wayar. Jadi wayar air kencing tu bersekali dengan dia. Wajib sembahyang apa lagi ni? Bersekali dengan najis ni. Ada tak syarat wajib sembahyang orang yang suci dan najis? Tak ada. Maknanya walaupun kamu bersama dengan najis sekalipun, kamu bersama dengan kencing sekalipun, kamu kekal kewajipan sembahyang. Tapi sembahyang macam mana syarat sah suci dan najis tak mampu dilengkapkan, tak ada salah apa-apa pun, sebab bukan sengaja. Tapi tidak gugur kewajipan sembahyang selagi syarat wajib cukup. Gugur kewajipan sembahyang apabila syarat wajib tidak cukup. 7 golongan tu je. Salah satu dari 7 golongan ni, tu tak wajib. Orang kafir, kanak-kanak, orang gila, orang mabuk, orang pengsang, orang haid, orang nifas. Ni 7 golongan yang tak wajib. Bukan orang yang ada najis, kan? Itu berkaitan dengan suci dan najis, dia pergi pada syarat sah. Maknanya syarat sah tidak mampu disempurnakan, kekal kewajipan sembahyang selagi syarat wajib lengkap. Ni kadang-kadang dia panggil sembahyang hormat waktu ni. Kita sembahyang bukan hormat waktu. Bila masuk waktu, syarat wajib kita cukup, kita sembahyang kan nak hormat kewajipan atas kita tu. Sebab waktu masuk dah, kita cukup syarat wajib, kita sembahyang kerana nak menghormati kewajipan, nak menunaikan kewajipan. Tapi kalau sebut kata hormat waktu pun tak salah. Bukan kata salah. Jadi kalau kata macam sembahyang hormat waktu ni, macam agak ingat tak hormat pun tak apa. Gitu. Dah hormat waktu je. Dah. Kita bukan hormat waktu. Tapi panggil hormat waktu bukan kita petikan dah. Dia tak ada sembahyang hormat waktu ni. Sembahyang hormat waktu tak ada. Tapi kalau kita panggil hormat waktu pun okey je lah. Sembahyang kita bukan hormat waktu. Sembahyang kita menunaikan kewajipan. Apabila masuk waktu, kita cukup syarat wajib, maka kita berkewajipan sembahyang. Kita pun sembahyang kerana menunaikan kewajipan. Bukan kerana hormat waktu. Tapi kalau sebut hormat waktu pun sebutlah. Cuma bila sebut hormat waktu ni kat ingang. Kalau sebut kata, kamu sembahyang apa ni? Sembahyang kerana saya wajib sembahyang. Saya sembahyang ni kerana nak menunaikan perintah Allah, menyuruh sembahyang ke atas orang yang wajib sembahyang. Baru bunyi besar ni kewajipan ni. Dah kamu tu najis ada di kamu tu. Najis ni sakit, tak boleh nak gapa dah. Dah kamu sembahyang, dah kalau najis ada seumpama ni, macam mana sembahyang kamu? Kena ulang balik lah kemudian. Kena qada balik. Kenapa kena qada balik kemudian? Sebab kamu sembahyang syarat sah tak cukup. Kamu sembahyang bersekali dengan najis. Jadi kemudian kamu kena qada balik lah, sebab syarat sah kamu tidak cukup suci daripada najis. Dan kalau syarat sah tak cukup, kenapa masih lagi sembahyang? Sebab masih lagi cukup syarat wajib. Kamu ulang-ulang cakap kali dah itu kan? Tak belik ni, cuma dia tak belik. Cuma kalau tanya dia akan jawapan yang sama.
Kenapa kamu semayang? Sebab saya masih lagi wajib. Lepas tu semayang tu najis, bersekali najis, saya kena ulang balik semayang sebab masa saya semayang syarat sah, suci dan najis tak mampu dilengkapkan. Dan syarat sah tak mampu dilengkapkan, kenapa kamu semayang? Sebab saya masih lagi wajib semayang kerana syarat wajib cukup. Lepas tu kenapa ulang pula? Sebab syarat sah tak mampu disempurnakan, masa tu sakit, kena ulang balik lah. Dah kalau gitu, kenapa semayang? Syarat wajib masih lagi cukup. Kenapa ulang? Sebab masa menunaikan kewajipan semayang, syarat sah, suci, najis tak mampu dilengkapkan. Gitu je lah. Bukan belit tu dia pusing nak tulis je. Kalau nak tanya, gitulah kita jawab. Siapalah bila pun. Sembahyang bukan waktu. Sembahyang kerana nak menunaikan kewajipan. Kewajipan siapa ni? Kewajipan sebagai orang Islam yang mukallaf. Itulah. Kewajipan sebagai orang Islam yang mukallaf. Sebab sembahyang ni wajib kepada siapa? Wajib kepada orang Islam yang mukallaf. Bukan wajib kepada orang yang suci dan najis. Sembahyang ni wajib ke atas orang Islam yang mukallaf, yang tak ada haid, yang tak ada nifas. Pandai ni. Walaupun ketika tu dia sakit, dia kecil melalui wayar, najis bersekali sekalipun, kamu Islam, kamu mukallaf, kamu tak ada haid, tak ada nifas, kamu wajib sembahyang. Sebab sembahyang ada syarat wajib. Syarat wajib apa? Islam, orang Islam wajib. Baligh, orang baligh wajib. Berakal, orang berakal wajib. Suci haid dan nifas, orang yang tak ada haid, tak ada nifas wajib. Itu je syarat wajibnya. Syarat wajib tak ada, tak cukup satu, barulah gugur kewajipan. Tidak gugur kewajipan jikalau syarat wajib sembahyang masih lagi cukup dalam keadaan syarat sah sembahyang bukan satu, dua, tiga, empat syarat sah sembahyang tak mampu disempurnakan sekalipun, kekal kewajipan. Gitu. Wajib semayanglah, kena ulang pula. Kena ulang lah sebab syarat sah tak cukup. Dan syarat sah tak cukup, kenapa sembahyang? Sebab syarat wajib masih lagi cukup. Kamu sembahyang apa tu? Sembahyang menunaikan kewajipan. Masuk waktu, saya orang Islam yang mukallaf, yang baligh serta berakal, yang tak ada haid, tak ada nifas, saya wajib sembahyang walaupun bersekali dengan najis sekalipun. Sebab tu ada hukum berkaitan dengan orang sembahyang dalam keadaan telanjang. Macam contohnya kena musibah, ataupun contohnya dizolimi, ditakak orang Islam, dikurung orang Islam, pakaian tak beri pun. Contoh ni dizolimi contohnya. Masuk waktu sembahyang, kekal kewajipan sembahyang. Tu telanjang, menutupi aurah bukan syarat wajib sembahyang. Menutupi aurah syarat untuk sah sembahyang. Sekarang ni dah mana? Tak sengaja dah tu darurah orang anak yang orang zalim seumpama tu, orang menzalimi, kewajipan sembahyang kekal. Kewajipan sembahyang kekal. Walaupun dalam keadaan bertelanjang sekalipun. Sebab apa? Sebab menutupi aurah bukan syarat wajib. Telanjang bukan perkara yang menggugurkan kewajipan sembahyang. Maka timbul dalam fiqh ni pula, orang telanjang ni adakah dia masih lagi wajib berdiri? Mazhab Syafi'i kita masih lagi wajib berdiri. Mazhab Hanafi, orang telanjang ni macam orang sakit lah. Orang sakit ni tak boleh berdiri. Orang telanjang ni pun tak boleh berdiri juga. Kalau berdiri nampak sangat tu orang telanjang tu. Tu mazhab Hanafi. Orang sakit dia tak boleh berdiri sungguh kerana sakit. Orang telanjang mazhab Hanafi kata tak boleh berdiri juga. Sebab kalau berdiri nampak kemaluan tu. Jadi mazhab Hanafinya, orang telanjang uzur dah daripada berdiri, sembahyang duduk. Mazhab Syafi'i dah kekal kewajipan berdiri orang telanjang. Rokok macam biasa, sujud macam biasa. Orang ramah-ramah ada tu wajib pejam mata.
Gitu. Pula pejam mata bos sama sendiri juga. Sama di pejam mata. Dah pejam mata. Dalam makna mazhab Syafi'i timbul hukum telanjang tak ada pakaian ni dipanggil keuzuran yang menggugurkan rukun berdiri ataupun tidak. Semayangnya macam mana? Kenapa ada hukum bicara bab orang telanjang? Sebab orang telanjang tidak menggugurkan kewajipan semayang. Dah kan menutupi aurah wajib. Menutupi aurah wajib sebagai syarat sah semayang. Sekarang ni dizolimi, jadi tak boleh nak menutupi aurah ketika semayang. Tidak mampu melengkapkan syarat sah semayang, menutupi aurah. Bukan, tidak menggugurkan kewajipan semayang. Sebab menutupi aurah bukan syarat wajib. Syarat wajib Islam, balik, berakal, suci haid, suci nifas. Lepas tu timbul hukum bab semayang telanjang. Semua semayang telanjang ni mana afdal, semayang seorang ke semayang Jumaat? Mazhab Hanafi afdal semayang seorang. Mazhab Syafi'i afdal berjemaah. Dia ada hukum pula bab macam mana semayang orang telanjang. Cuma kalau lah mazhab Syafi'i kita, Syafi'i mazhab Hanafi samalah. Kalau kita semayang jemaah, tok imam ni dia kena buat macam tok imam orang perempuan. Orang perempuan kan, tok imam dia depan sikit je daripada saf pertama kan. Kita tengok tak orang perempuan berjemaah sama-sama dia. Tak hanya tengok lah, tengok bagi ngitar pula. Memang tak pernah tengok. Kalau pernah tengok mengintar tau. Dan orang perempuan buat program ramai-ramai. Sudah program dia pun semayang berjemaah. Berjemaah semayang fardu ke, berjemaah semayang sunat tasbih ke, tak kira. Dia pun buat berjemaah. Tok imam dia bukan macam tok imam lelaki. Tok imam lelaki ni 3 hasta ke hadapan. Tok imam perempuan ni dia hanya ke hadapan sedikit saja. Macam kalau kita kata orang lelaki semayang berjemaah dengan satu makmum. Kan gitu je. Dua makmum orang lelaki, 3 hasta dah ke belakang. Jadi tok imam perempuan ni di hadapan sedikit saja daripada saf pertama tu. Itu kalau berjemaah sama perempuan. Kita berjemaah sesama lelaki, kalau telanjang tok imam duduk gitu juga. Ke hadapan sedikit saja. Tapi nak ceritanya, ada bicara macam mana sembahyang dalam keadaan telanjang. Sebab menutupi aurah bukan syarat wajib. Menutupi aurah adalah syarat sah sembahyang. Itu kena baca syarat wajib, syarat sah tu. Kita hok minggu ni ulang hok ni pas habis hok ning je kita je. Dah 5 bulan lebih. 5 bulan lebih lah. Kita terakhir hok di bulan Ramadan tu kan. Terakhir bulan Ramadan. Lepas Ramadan tu kok tak ada dah PKP. Kan 5 bulan. Nasib baik kok kitab hok letak sini yo. Kitab letak di surau ni. Patut pun ada. Kalau kitab hok jenis wali umur sendiri, tak tahu duduk mana dah kitabnya. Kitab duduk di surau. Kalau ada masalah di rumah nak buka kitab mana? Rojok. Sedap dia rojok. Dah. Rojok kepada seseorang, hak dirojok tu kita ada kok, tinggal surah kok. Lepas tu nak jawab macam mana? Jadi kita 5 bulan. Tu undur balik lah. Tapi dahulu memang saya tekan sangat ni syarat wajib, syarat sah ni. Sebab banyak sangat kekeliruan yang timbul. Banyak kekeliruan timbul. Maknanya syarat wajib masih lagi cukup, dia ingat ke dia sudah tak wajib. Dan keadaan tadilah wajib apa lagi, semayang najis ada ni. Kencing melalui wayar ni. Wayar bersambung ke tubuh kita ni. Bekas kencing pun kita duk bawa ni. Semayang macam mana dengan najis? Sebab syarat sah semayang suci dan najis. Tak wajib dah. Siapa kata tak wajib? Kekal kewajipan. Sebab syarat wajibnya lain, syarat sahnya lain. Tapi oleh kerana syarat sahnya tidak lengkap, sebab ada najis, dia kena ulang balik ni. Jadi kalau hak jenis kecing kat wayar tu, kadang-kadang berbulan-bulan, kadang-kadang sampai ke mati. Di atas penyakit lah, sekejap lah, berbulan-bulan. Qada lah hak berbulan-bulan tu.
Kalau dia bersekali dengan najis kencing tu sampai ke mati, clear, sudah selesai, sebab dia sudah menunaikan kewajipan sembahyang. Ada apa Tapi kalau dia sembuh kemudian, dia kena ulang balik Cuma nak kena ingat, ini satu juga mana salah faham. Dia syarat menunaikan syarat sah ni, ini kewajipan asing-asing. Berwuduk kewajipan lain. Mandi wajib kewajipan lain untuk mengangkat hadas kecil dan hadas besar. Basuh najis kewajipan lain untuk melengkapi suci daripada najis syarat sah. Menutupi aurah kewajipan lain. Menghadap kiblah kewajipan lain. Tak ada ni. Daripada beberapa kewajipan untuk melengkapkan syarat sah ni, satu tidak mampu ditunaikan. Tak apalah. Tak mampu ditunaikan sebab kencing dengan wayar. Tak mampu ditunaikan. Dan semayang tu memang wajib diulangi kembali kemudian. Macam mana dengan syarat sah yang lain? Wajib kena lengkapkan. Wuduk wajib ambil. Tak ada ni. Aurah wajib tutup. Qiblah wajib hadap. Sebab itu masih lagi mampu kita tunaikan. Jangan kerana syarat sah tak mampu disempurnakan, semayang tu wajib diqadakkan kembali kemudian, dia pun katalah saya semayang ni hormat waktu, wuduk tak ambil. Tak betul gitu. Jangan buat gitu. Wuduk tak ambil, berdosa pula di situ. Kamu semayang tanpa wuduk, berdosa kamu. Dah kalau saya ambil wuduk pun, semayang saya kena ulang juga. Sebab najis ada ni. Najis ada, tak ada cerita dah, sebab tu penyakit. Mengangkat hadas kecil ambil wuduk wajib. Kamu mampu ke tak? Mampu. Wudukkanlah. Jangan tinggal wuduk. Sebab ada. Dia najis lah. Dia masalah najis. Masalah pamper gitu lah. Di hospital tu ramah dok semayang lah. Dok semayang ni ke balik awal tu. Dia semayang. Tapi dia ada najis sekali dengan dia. Wuduk tidak diambil. Kata kenapa wuduk tak ambil? Dah saya semayang hormat waktu saja. Dia kata ni paper najis ada ni. Tu bab lain, kata itu kewajipan lain. Berwuduk kewajipan lain. Makna kamu kena minta dengan anak-anak kamu supaya wudukkan kamu, pakai spray ke apa ke. Tapi semayang saya tetap wajib diulangi kembali. Betul. Sebab kamu tak mampu melengkapkan syarat sah suci dan najis kerana penyakit. Tapi suci dah ada kecil berwuduk, kamu mampu, maka wajib di situ. Dia faham kerana semayang dia tetap wajib diulangi. Dia kata hormat waktu sahaja. Maka dia pun tak ambil wuduk. Berdosa tu semayang tanpa wuduk. Tapi kalau ambil wuduk pun, semayang tetap wajib diulangi sebab ada najis ketika dia semayang. Tu bab penyakit. Mana apa kena tunaikan syarat sah yang mampu kita sempurnakan. Jangan kerana satu syarat sah tak mampu disempurnakan, kita pakai pukul borong, kewajipan-kewajipan menyempurnakan syarat sah yang lain kita ketinggal. Jangan. Tak boleh Sebab itu kewajipan lain. Faham tak ni? Ini contohlah. Contoh tadi. Dizolimi, terkurung. Aurah terbuka, telanjang. Air kalau ada boleh ambil semayang. Air tak ada. Kalau kita katalah, makna wuduknya tidak ada. Tempat dia kurung tu tempat najis. Semayang tak najis lah. Tak mampu nak apa, tak buat dia kurung ni. Jadi telanjang satu dah, menutupi aurah tidak disempurnakan. Mengambil wuduk, air tak ada, kena kurung gitu. Tempat najis. Tak mampu disempurnakan suci dan najis. Boleh tak menghadap kiblat? Tahu tak kiblat di mana? Kalau kita kata tahu kiblat di mana, tetap wajib menghadap kiblat. Sebab dia tahu kiblatnya ke mana dan dia boleh semayang menghadap kiblat. Kekal kewajipan semayang menghadap kiblat. Walaupun semayang serta telanjang, walaupun semayang serta tanpa ada wuduk, walaupun semayang atas tempat najis sekalipun. Tapi menghadap kiblat, dia tahu kiblatnya ke mana dan dia kuasa boleh menghadap kiblat, maka wajib dia semayang menghadap kiblat. Walaupun hanya satu mampu disempurnakan, wajib. Jangan kata mayanglah hadap ke mana pun, semayang hormat waktu je.
betul lah, telanjang wuduk tidak ada, semaya tak najis pula. Kalau ngadap kiblat pun semaya tetap wajib diulangi kembali. Dan itu kewajipan lain-lain, mampu buat, sempurnakan. Jangan pakai sekali jalan gitu, jangan. Jadi saya cerita tadi, dia hospital ramai tak semayang, tapi dia bagus dia semayang, tapi wuduk dia tak ambil. Kerana alasannya dia semayang bersetengah najis, semayang tu wajib diulangi kembali. Walau berwuduknya boleh, anak pun boleh tolong, tapi hak kecing kok wayar tu tak boleh buat apalah. Saya pun cerita je ni macam mana cara wayar tu, tak tahu kisahlah. Tahu? Ada hak jenis wayar masuk di kemaluan tu. Tahu? Ada hak wayar tu macam ditebuk kat lain tau. Ha? Ada wayar dia masuk di kemaluan tu. Ke mana? Ada tu orang apa? Ni hak tak boleh kencing tu lah, nyakit pun gitu. Ha? Bukan tu karang. Penyakit tu biasa je. Dia kata penyakit itu di antara puncanya kurang minum air. Nama-nama penyakit tu biasa disebut tu. Mana dia wayar masuk ke kemaluan dia. Tapi ada orang dia tak silap wayar tu tebuk kat perut ke mana gitu lah. Jadi macam-macam cara lah. Tapi nak ceritanya, dia kadang-kadang dia kata tempat air kencing tu dia boleh tukar, boleh buang, boleh gitulah. Saya pun tak tahu ni, cerita atas cerita je ni. Tapi walaupun dia tukar tempat air kencing tu, dia buang, lepas tu dia basuh, Wallahu alam lah, tapi tetap bersama dengan najis. Sebab dalam wayar tu tetap ada air kencing, mana bersama dengan najis juga, kena ulang juga, wajib kena ulang. Lepas tu berbulan-bulan ni macam mana? Kalau tambah ulang macam mana? Mazhab Maliki tak, kita tak payah ulang. Sebab suci dan najis bukan syarat sah semayang, sunat je mazhab Maliki. Maka kalau pakai mazhab Maliki, semayang tu kira sesat dah, tak payah ulang. Berbulan-bulan nak kena ulang ni, terpulang lah. Penting masa tu semayang molek. Masa ada najis tu semayang molek. Kalau tak mau ulang pakai mazhab Maliki. Mazhab Maliki, kita mazhab Syafi'i, suci dan najis syarat sah semayang. Mazhab Maliki, suci dan najis sunat je. Suci dan najis comel, bagus. Nak semayang menghadap Allah Ta'ala ni kan. Tapi sunat, bukan syarat sah semayang. Jadi kalau dia pakai mazhab Maliki, semayang tu okey lah. Tapi syarat yang lain tu dibuat lah, wuduk dia ambil apa semualah. Tapi kalau pakai mazhab Syafi'i pun macam sebut tadi lah, walaupun semayang tu wajib diulangi kembali, wuduk tetap wajib kena ambil. Syarat sah yang lain tu tetap wajib disempurnakan. Jangan satu syarat sah tak mampu disempurnakan, tiba-tiba syarat sah yang lain pun dia tinggal. Dekat 1,5 dah. Satu lagi yang saya duk tekan, dahulu pun saya tekan, tapi kalau tekan perkara ni memang bulat mata lah. Bulat mata. Kenapa bulat mata? Kena atas diri. Ya. Kena atas diri bulat mata. Kena orang lain senyum, kena dah tu, kena dah. Gini kena dah. Kena atas dia ulat mata nak marah. Kalau kena atas orang lain, sigu. Kena dah je. Minggu depan tak mari dah. Paruk kena minggu ni kalau kena atas orang. Tapi mana bulat mata sebab apa? Tak faham. Ni saya cerita bab orang perempuan lah. Macam sebutlah orang perempuan lah. Hak mana suami tu samalah. Memanglah kewajipan atas perempuan, tapi suami tanggungjawabnya macam mana? Kena duduk seorang lah lain kali kalau tak ada ilmu. Tak ada ilmu, tak sedut kahwin lah. Nak kahwin tak mampu. Apa tak mampu? Tak ada kerja. Tak ada kerja, tak mampunya. Nak kahwin tak mampu. Apa tak mampu? Ilmu tak ada. Nak ajar agama, nak sabar. Ni mu nak tanggung anak orang macam mana? Dia pergi minta disumuk dia pergi minta anak orang. Nak minta anak orang mana? Mu kerja pun tak nak tanggung orang, anak orang macam mana? Tapi ada tak timbul. Mu nak suruh minta anak orang. Mu reti agama ke tak nak ajar agama anak orang tu nanti? Tak ada timbul gitu dah. Timbul kerja, makan minum je. Makan jasmani, makan rohani ilmu agama. Tak timbul.
memang cerita orang puan, tapi suami bertanggungjawab. Syarat wajib suci daripada haid dan nifas. Syarat wajib. Syarat sah suci daripada hadas besar. Kita ingat tau. Ulang semua ni. Ulang semua. Syarat wajib suci daripada haid dan nifas. Syarat sah suci daripada hadas kecil dan suci daripada hadas besar. Kita pergi kepada suci daripada hadas besar. Yang mewajibkan sembahyang apabila suci daripada haid dan nifas. Apabila berkewajipan sembahyang, wajib melengkapkan syarat sah suci daripada hadas besar. Suci daripada haid dan nifas lain, suci daripada hadas besar lain. Tanya hak ni, suci daripada haid dan nifas kering. Suci daripada hadas besar mandi wajib. Beza jauh tu. Yang pertama beza, satu syarat wajib, satu syarat sah. Yang kedua beza, satu syaratnya adalah suci daripada haid dan nifas kering. Satu laginya mandi wajib. Dua perkara yang berlainan sangat-sangat. Jadi yang mewajibkan sembahyang adalah apabila kering haid dan nifas. Bukan apabila kita pergi mandi wajib. Mandi wajib adalah untuk melengkapkan syarat sah suci daripada hadas besar. Tapi yang mewajibkan sembahyang adalah kering. Bukan mandi ataupun belum, bukan. Ramai saya jumpa orang perempuan yang berfahaman dia kering dah ni, suci dah. Saya tak mandi lagi, dia kata. Tak mandi lagi, tak wajib jadi suci daripada hadas besar dengan mandi wajib itu menjadi syarat wajib, bukan syarat sah. Selagi saya tak mandi, tak wajib. Bila mandi, baru wajib. Oh, tu salah sangat. Kalaulah mandi tu suci daripada hadas besar tu mewajibkan sembahyang, selagi tak mandi, tak wajib sembahyang, kenapa kamu mandi? Tak usah mandi lah. Sehari, 2 hari, seminggu. Dan kalau mandi, wajib sembahyang. Kalau tak mandi, tak wajib sembahyang. Kenapa mandi? Tak usah mandi lah. Mana? Ke suami nak pakai? Suami nak pakai sebab mazhab Syafi'i. Perempuan yang kering haid, belum mandi, suami tak boleh setubuhi. Betul. Tu mazhab Syafi'i. Pakai mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi tak wajib mandi dulu. Janji isteri kering haid, boleh pakai dah walaupun belum mandi. Belum mengangkat hadas besar. Itu mazhab Hanafi. Hangguk. Hangguk nak pakai mazhab Hanafi. Sabarlah. Pakai mazhab Syafi'i nak pergi ke mana? Kau biarlah dia mandi dulu. Dah. Apa tu? Mandilah kerana suami nak pakai. Lepas sudah pakai kena mandi pula. Mandilah pula isteri tu. 2 kali mandi benar. Tak apalah. Pakailah mazhab Syafi'i. Suka. Jadi ada perempuan faham selagi tak mandi tak wajib. Tu salah sangat. Akhirnya dia melengah-lengahkan. Mak ayah pun dah erti hukum. Dan mak kata haid kering dah, baru dah semai lagi. Dah saya tak mandi lagi mak tak ada apa mak dia kata punah. Bukan mandi, bukan suci dah besar yang mewajibkan sembahyang. Syarat wajib suci daripada haid dan nifas. Kering tu berkewajipan. Bila berkewajipan sembahyang, maka wajiblah melengkapkan syarat sah, pergi mandi wajib segera kalau waktu tu banyak dah. Dia gitu. Ada ni. Jadi dia menangguhkan mandi, akhirnya dia menangguhkan sembahyang. Anggapan dia tak wajib lagi sembahyang kerana belum mandi, walahal syarat wajibnya sudah lengkap, suci dia dan nifas. Tak sembahyang berarti dia meninggalkan kewajipan sembahyang satu waktu cukup dah. Ni berwaktu-waktu. Lepas tu kering haid pula sebulan sekali, sebab haid datang bulan, sebulan sekali datang, kering pun sebulan sekali. Jadi tangguh mandi, sembahyangnya ditangguhkan berwaktu-waktu tiap-tiap bulan. Ni memang berat sangat ni. Bila dia suci daripada haid
dan nipah sama, nipah pun sama, suci, berkewajipan sembahyang. Tapi pukul 4 lebih dah contohnya, nak habis zuhur dah, dia pun masuk bilik air nak mandi nak mandi untuk mengangkat adab besar sedang mandi, orang bang asar. Tak ada masalah, bukan dia sengaja dia mandi lewat, sebab dia suci kering tu lewat sangat. Ada ni kalau pukul 3:30 tu okey lah, dia masa panjang. Ni pukul 4 lebih-lebih dah, waktu zuhur masih lagi ada. Tapi sekejap masuk bilik air, orang pun bang zuhur, bang asar. Zuhur tu wajib diqadakkan. Saya mandi tak siap lagi, orang bang asar. Zuhur wajib diqadakkan. Kewajipan sembahyang zuhur bukan kerana kamu mandi, kewajipan sembahyang zuhur kerana kamu kering daripada haid dan nifas, masih lagi waktu zuhur, masih lagi ada masa tu. Maka dia kena qadak zuhur tu. Asar sembahyang tunai lah, sebab dia selesai dah mandi. Zuhur dia wajib kena qadak. Bukan kata Allah bang asar zuhur tak payah sembahyang sebab saya belum selesai mandi, waktu zuhur sudah habis. Tak, wajib qadak. Sebab apa? Sebab tidak berkait dengan mandi. Syarat wajib sembahyang ni berkait dengan kering ataupun belum. Kering wajib sembahyang. Tapi bila wajib melengkapkan syarat sah, mengangkat adab sah, belum selesai, habis waktu, kena qadak untuk waktu sebelum waktu tu. Jangan. Tu kalau sempat bau, tu kalau nak pergi mandi dah. Kalau belum sempat mandi, masuk waktu asar, tetap zuhur tu kena qadak. Tapi kalau betul-betul kering haid tu lewat sangat, pukul 3:30, wajib kena segeralah mandi tu. Tapi hak ni bukan masalah dia tak segera, dia segera tapi waktu lewat sangat. Dia wajib kena qadak zuhur tu. Sebab di hujung waktu zuhur, syarat wajibnya cukup, iaitu suci, kering tu. Mana? Kalau kata tu zuhur ke asar pula, hujung waktu asar, maghrib sekarang ni pukul 7 dah, 6:59, 7 kita letak pukul 7. Jadi 7 hari 8 hari ni dia tak semayang kerana haid. Awal asar ni ada lagi sikit-sikit. Tengok-tengok dekat-dekat pukul 7, 6:50 ke 6:55 ke, okey lah, kita buat masalah. Bau betul-betul sah kering. Memanglah segera masuk bilik air, tak sempat juga. Orang azan maghrib, zuhur kena qadak, asar kena qadak. Zuhur kena qadak, asar kena qadak. Kenapa zuhur kena qadak, asar kena qadak? Jelas lah, sebab ketika kering haid pukul 6:55 ke apa ke, masih lagi waktu asar. Kenapa zuhur kena qadak juga? Sebab waktu asar adalah waktu bagi zuhur juga. Sebab waktu asar boleh tak sembahyang zuhur tunai? Waktu asar biasa ni pukul 4:30, pukul 5 ni, boleh tak kita nak sembahyang zuhur tunai? Waktu mana boleh? Sekarang ni pukul asar, pukul 4:30, pukul 5 waktu asar. Kita semayang zuhur tapi namanya tunai, bukan namanya qadak. Boleh ke tak? Boleh lah, pada masa jamak takhir. Jamak takhir kita semayang zuhur pukul 4:30, kita semayang zuhur pukul 5 petang. Zuhur tu nama tunai ke nama qadak? Nama tunai. Jadi berarti waktu asar seolah-olah waktu zuhur juga. Jadi 6:55 kering haid ni waktu zuhur juga dikira. Jadi bukan asar je wajib qadak, zuhur pun wajib qadak. Dia gitu. Sebab itulah kalau orang perempuan kering haid waktu asar, awal pukul 5 ke kering, pukul 6 ke kering, dia pun mandi, dia pun semayang asar tunai, zuhur wajib qadak. Sebab apa? Sebab waktu asar adalah waktu zuhur juga. Samalah kalau kata haid kering pukul 9 malam, waktu isyak semayang tunai, maghrib kena qadak. Sebab pukul 9 malam waktu isyak tu kita boleh semayang maghrib, nama dia tunai ketika jamak takhir. Tapi masa ni tak ada musafir, tak ada jamak kira waktu. Mana kalau kering waktu isyak semayang tunai, mandi semayang tunai isyak, maghrib wajib kena qadak. Kalau kering waktu maghrib semayang tunai,
asar kena qada. Sebab asar dengan maghrib boleh jamak. Ada kena mengena. Tapi kalau kering waktu maghrib, kita mandi, pukul 7.30 kita pun semayang, lepas tu isyak tunggu pukul 8.30 lah isyak. Dah kena-kena tu. Tunggu 8.30 semayang isyak lah pula. Dia duduk pening pula situ. Tapi nak ceritanya, dalam waktu tu walaupun di penghujung, bila suci daripada haid dan nifas, cukup syarat wajib, berkewajipan walaupun tak sempat nak mandi wajib. Dalam tengah-tengah mandi waktu habis, tetap wajib diqadakkan, tapi tak berdosa lah sebab bukan sengaja. Bukan kita lengoh-lengohkan mandi. Itu cerita bab suci haid, suci nifas. Suci nifas pun samalah. Suci nifas ni di hujung waktu wajib segera mandi. Belum sempat mandi, masuk waktu lain, kena qadak. Kena qadak lah. Sebab apa? Bila suci daripada nifas, berkewajipan sembahyang. Tak ada tunggu 40. Ni satu lagi ni, tunggu 40 orang perempuan bulat mata. Amalan orang tua dia kata. 30 kering dah. 35 kering dah. Dia tunggu 40. Kering 30, kering 35, suci daripada nifas, cukup syarat wajib. Maka dia berkewajipan semayang. Tiba-tiba tak semayang, satu waktu sudah cukup, nama tercatat di pintu neraka. Ini sampai ke tunggu 40 hari. Habis lah. Dalam keadaan dia ingat ke tak cukup 40 lagi, lepas tu tak wajib lah semayang. Ada tak syarat wajib semayang dalam kitab cukup 40? Tak ada. Suci daripada nifas, wajib lah. 20 ke 25 ke 30 ke, cuma ghaliknya 40. Kadang-kadang 45, kadang-kadang 50. Tu ada juga. Tapi ghaliknya 40, bukan setunggu 40. 38 kering dah, mandi semayang segera. 39 kering dah, mandi semayang segera. 40 dah kering lagi, tunggu sampai kering. Dia tak ada kait dengan 40. Cuma nifas ni ghaliknya 40 hari, 40 malam. Orang ramai-ramai banyak gitu, tapi bukan mesti tunggu 40. Ada orang 28 hari, ada orang 30 hari. Dia biasanya dalam 4 minggu lebih-lebih, 4 minggu 5 minggu tu kering dah nifas. Tapi masalahnya kering dah, cukup syarat wajib, dia pergi tunggu 40 hari. Dia berkewajipan semayang, tapi tinggal semayang. Dalam keadaan dia ingat ke dia tak wajib kerana belum cukup 40. Itu berat belaka tu. Sebab apa ni? Tak mengaji syarat wajib. Islam baligh, berakal, suci haid, suci nifas, kering nifas, bukan 40. Ini kita bicara fiqh lah. Bicara fiqh, syarat wajib, syarat sah. Bila cukup syarat wajib, berkewajipan semayang, wajib melengkapkan syarat sah. Apabila dia semayang, syarat sahnya cukup, rukun pun sempurna, syarat bagi rukun pun sempurna, maka sah sembahyang. Faham tak ni? Sah sembahyang. Tuan terima ke tak sembahyang kita tu? Syarat tuan terima ke tak terima, syarat qabul, tasawuf. Ikhlas ke tak sembahyang tu? Tu syarat qabul dipanggil. Kita ngaji kitab fiqh ni, syarat wajib, cukup syarat wajib, melengkapkan syarat sah. Jadi syarat pun lengkap, rukun pun lengkap, sahlah sembahyang, gugur tuntutan wajib, ada pahala ke tak? Tuan terima ke tak? Itu bergantung kepada syarat qabul, ikhlas ke tak. Dipanggil syarat qabul. Syarat Tuhan terima ibadat kita. Jadi fiqh kita ni bicara syarat sah ke tak sah semayang, sah ke tak sah puasa, sah ke tak sah haji. Ni kalau kita fiqh kita bicara. Tuan terima ke tak semayang, tuan terima tak puasa, tuan terima tak haji. Tu bergantung kepada ikhlas ke tak ikhlas ke. Dia gitu. Dan ni. Mari daripada, kalau haji mari daripada harta yang molek ke, harta tak molek ke. Tu tuan terima ke tak terima. Dia pergi Makkah guna duit haram. Hukum fiqh, rukun haji cukup, syarat haji cukup, sah. Tunai, selesailah kewajipan haji. Tuan terima ke tak? Tuan terima apa duit kamu, duit haram. Tapi sah tak? Sah. Wajib tak kena pergi semula? Tak wajib dah, sebab wajib sekali sama hidup je. Tapi buat dah sekali sama hidup, tapi dengan duit haram. Duit haram tuan tak terima, tapi sah. Mana tak? Hak kewajipan sekali tu sesah lah. Jadi kita bicara fiqh lain.
Kita bincang fiqh ni, siapakah yang berkewajipan? Syarat wajib. Cukup. Melengkapkan syarat sah, maka sahlah ibadat kita. Terima tak terima, syarat pergi pada syarat qabul, itu dalam ilmu tasawuf. Jadi kiranya hari ni balik kepada tajuk permulaan bab semayang berkaitan dengan syarat wajib dan syarat sah. Jadi syarat sah yang kelima ni, mengetahui masuk waktu semayang, kita akan bicara semulalah. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidin mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.